Perhatikan 7 mata sekarang ini, Lindan di depan. Sideline yang memihak kepada Lindan, yang cuba ditinggalkan oleh Lee Chong Wei. Diperhatikan Lindan berundur ke Lee Chong Wei berundur ke belakang sedikit. Dia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pukulan di sisi jaring ataupun di sisi garisan bagi mendapatkan ataupun bagi menewaskan langkah Chong Wei. Dia berjaya dengan tindakan yang dilakukan itu. Apapun strategi China memaksa Chong Wei bermain dalam 3 game di peringkat separuh akhir. Kali ini pastinya kelebihan sebenarnya kepada Lindan. Apa saja Lee Chong Wei sekarang meminta kebenaran pengadil, mungkin menghadapi kecederaan ataupun apakah sakit belakangnya masih lagi belum pulih sepenuhnya. Oh, tangannya, jarinya mungkin sewaktu dive tadi dia terkena. Tetapi ini mungkin bagi Chong Wei untuk kembali menamatkan momentum pengutan mata Lindan. Kita perhatikan 4 mata berturut-turut sebelum Chong Wei berupaya untuk mempulih mata pertama. Dan selepas itu 4 mata berturut-turut juga diberikan oleh Datuk Lee Chong Wei ini. Harus disekat senario separuh ini. Lee Chong Wei juga cuba untuk mencari ketenangan sekarang dalam satu kedudukan yang begitu jaraknya begitu jauh. 7 mata dalam permainan sememangnya sukar dalam permainan badminton sekarang ini, tetapi bukan mustahil untuk mengejar bagi menyamakan kedudukan. Perhatikan juga Helah Lindan. 8-1. Permainan jaring lebih memihak kepada Lindan. Sudah 5 mata berturut-turut. Rasanya Datuk Lee Chong Wei tidak serik-serik. Lindan sudah berada di depan jaring, dia masih mahu berhantar di depan jaring. Kita berharapkan sebelum kedua-dua pemain ini berhenti rehat di angka 11, Chong Wei perlu menggerakkan angka 1 itu agak lama. Dan sekali lagi bagaimana Lindan menggunakan kemahiran. Tekanan sekarang ini di bahu Chong Wei agak berat untuk kembali bangkit. 9 mata beliau ditinggalkan. Sekali-sekala melihatkan keadaan yang ditunjukkan, tingkah laku yang ditunjukkan oleh Datuk Lee Chong Wei tadi, seakan-akan dia sudah tidak bermain. Beberapa kali dia meminta Lindan menukar shuttle, tetapi Lindan tidak bersetuju. Ini juga menjadi satu tekanan sebenarnya. Lindan sentiasa mengadu kepada pengadil. Perhatikan satu permainan yang menarik, tetapi tindakan penyudah yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei memberikan mata ke-11 kepada Lindan setelah memberikan 6 mata, 7 mata berturut-turut dalam pertukaran servis itu tadi. 11-1. Jarang-jarang Datuk Lee Chong Wei ketinggalan sedemikian rupa. Perhatikan, dia bersungguh untuk mempertahankan kedudukan. Tetapi apakah daya dalam permainan yang begitu tinggi mutunya ini? Sememangnya apa saja boleh berlaku.
Perhatikan kesungguhan Lindan. Sebelum beliau melakukan pukulan sempat menoleh sebentar, melihat kedudukan lawan di seberang sana. Kita harapkan pertukaran gelanggang ini akan menukar rentak permainan kepada Datuk Lee Chong Wei dan menukar semangat Datuk Lee Chong Wei, menukar permainan dan kebolehan Datuk Lee Chong Wei. Itulah yang kita harapkan. Tapi sejauh mana kita nantikan. 11-1. Satu peluang yang digunakan sepenuh je oleh Lee Chong Wei. Satu sideline smash. Kita perhatikan bagaimana beliau sempat melihat terlebih dahulu sebelum mengetuk shuttle itu betul-betul di atas garisan. Barulah angka 1 berupaya digerakkan, tetapi agak sukar sebenarnya untuk melakukan kebangkitan menerusi format step service adalah mata. Keluar gelanggang, sayang sekali. Dalam satu kedudukan yang sudah begitu selesa, peluang bagi Datuk Lee Chong Wei untuk mendapatkan mata, tetapi pukulannya sudah melayang keluar gelanggang. Chong Wei tidak digunakan, sebaliknya Lindan menggunakan peluang yang ada. Seharusnya Chong Wei berupaya untuk mematikan shuttle seperti tadi. Kita perhatikan bagaimana di sinilah sepatutnya digunakan, tetapi sebaliknya Chong Wei melakukan pukulan lob ke belakang, tetapi Lindan lebih bersedia. Sebenarnya ruang untuk mematikan shuttle itu tadi memihak kepada Datuk Lee Chong Wei, tetapi dia cuba untuk bermain secara selamat, untuk bermain secara rally tadi. Tapi saya kira mungkin Chong Wei Datuk menyedari juga nampaknya sudah berada dalam keadaan kegelisahan dan mengarahkan Datuk Lee Chong Wei melakukan suatu tindakan yang baik kali ini. Itulah peluang yang dinantikan oleh Lindan. Dia menanti peluang yang baik. Dia melakukan satu pancung atau chop yang gagal dikembalikan sama sekali. Terpaksalah Datuk Lee Chong Wei mematikan shuttle yang jatuh ke gelanggangnya untuk mata ke-14 dalam game yang ketiga. 3-4 pukulan Chong Wei ke kawasan baseline, tetapi kali kelima itu Lindan melihatkan bahawa itulah peluang sebenarnya untuk melakukan pukulan pancung untuk batas terus je 14-12. Suatu yang agak mustahil bagi Chong Wei untuk bangkit, tetapi sementara itu kesilapan Lindan. Service over 3-40. Sebenarnya bukanlah satu yang mustahil untuk dikejar oleh Datuk Lee Chong Wei. Jurulatihnya sendiri pernah meninggalkan Lim Swee King dengan 14-3. Akhirnya kalah dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Negara satu ketika dulu. Mungkin kita harapkan Datuk Lee Chong Wei mampu untuk menyaingi Lindan walaupun sedang mendahului dengan jarak begitu jauh. Pemikiran positif ketika ini, hanya itulah yang mampu untuk membantu Chong Wei kembali bangkit. Agak sukar tetapi tidak mustahil. Ya. Thank you.
Beginilah keadaannya pertemuan antara kedua-dua pemain sebagaimana berlangsung dalam All England pada tahun 2009 apabila Chong Wei ditewaskan oleh Lin Dan untuk muncul juara, tetapi kejuaraan berikutnya Chong Wei pula menewaskan Lin Dan. Edisi yang ke-100, Chong Wei mendudukkan pemain Jepun Kenichi Tago di perlawanan akhir, tidak berupaya untuk bertemu Lin Dan. Itulah, barulah Chong Wei berupaya untuk menunjukkan permainan yang sebenar. Peluang digunakan, kita perhatikan di situlah peluang dan dipergunakan oleh Chong Wei sepenuhnya. Sekali lagi sideline smash di bahagian backhand, gagal dijangka oleh Lin Dan. Oleh Lin Dan, dia sudah dapat mengagak. Backhand return yang dilakukan oleh Chong Wei itu tidak sampai ke mana, dan dia menunggu dengan tenang. Satu backhand yang tajam, tidak begitu deras, tetapi sudah memadai untuk mendapatkan mata kepada Lin Dan. 15-4. Bagaimana lonjakan yang begitu tinggi. Sekali lagi kelebihan Lin Dan sebenarnya dengan hantaran sebuah itu. Lin Dan semakin berkeyakinan, sementara itu Chong Wei sekarang ini serba tidak menjadi. Saya merasakan Datuk Lee Chong Wei lebih banyak tertekan dalam perlawanan ini. Masuk. Kesilapan Lin Dan menjangkakan. Perhatikan bagaimana hantaran sekali lagi ke kawasan backhand yang gagal dijangka dengan sempurna oleh Lin Dan. Tetapi sebenarnya Lin Dan jauh berada di depan, 11 mata mendahului lawannya itu. Lagi satu mata dapat dipungut oleh Datuk Lee Chong Wei. Kalau saya katakan Datuk Lee Chong Wei bermain dalam keadaan tertekan, ditambah lagi dengan lawannya yang begitu handal itu, sememangnya agak sukar bagi dirinya, tetapi bukan mustahil untuk mencari kemenangan. Cuma sekarang yang perlu ada pada pemikiran Datuk Lee Chong Wei ialah berpikiran positif dan semangat yang tinggi. Itu saja. Bagaimana? Dibiarkan oleh keluar mujur. Kita perhatikan bagaimana jangkaan yang cukup baik dari Chong Wei.